Macam mana ni Macam mana nak buat ni? Pening lah, serabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kesemua calon IPGM 2021. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsikan tentang tujuh persoalan yang sering dikemukakan oleh calon-calon PPISMP IPGM 2021. Pertama sekali, saya nak ucapkan tahniah buat kesemua calon yang telah berjaya e-UKCG. Baiklah, sekarang saya akan sharekan apakah tujuh soalan yang paling sering ditanya calon. Okey, yang pertamanya ialah VP, VKP dan juga borang surat akuan calon. Adakah semua ini mempunyai tarikh-tarikh yang berbeza? Adakah tarikh submitnya tu adalah berbeza? Jawapannya ialah submit kesemua perkara ini boleh dilakukan sebelum tarikh due date yang telah diberikan, iaitu pada 15 ataupun 16, tertakluk kepada apa yang diberitahu pada permohonan calon masing-masing, ya. Jadi calon boleh kemaskini perkara ni daripada semasa ke semasa sampailah dia punya due date tu. Lepas habis due date tu memang dah tak boleh kemaskini dah. Kiranya sampailah kat situ je. Then yang ni dia boleh je submit bila-bila pun boleh. Janji sebelum due date. Dan benda tu boleh kemaskini macam bila-bila pun tak apa. Macam tu. Okey, soalan yang kedua. Assalamualaikum, nak tanya, selepas buat fasa simulasi pengajaran kan kena tunjuk sijil. Kalau yang tak dapat result SPM lagi macam mana? Tunjuk sijil lain dulu ke? Yang ni untuk video pengajaran lah, soalan calon ni tanya, iaitu VP. Waalaikumsalam. Okey, untuk tahun ni tak perlu paparan dokumen macam tahun lepas. Kiranya tak payah pun tunjuk sijil apa-apa pun. Maksudnya selepas fasa simulasi pengajaran terus cakap sekian, terima kasih. Tapi lebih panjang lah kena buat video pengajaran tu. Sebab kalau macam ikut tahun lepas, video untuk sesi pengajaran adalah selama 4 minit dan video untuk paparan dokumen adalah dia minta selama 1 minit. Jadi kalau untuk tahun ni, video untuk sesi pengajaran tu dia minta selama 5 minit terus. Kiranya dia tak ada yang sesi paparan dokumen, tapi dia minta video pengajaran tu selama 5 minit. Jadi calon kena pandai-pandai budgetkan lah. Dan masa tu guna semaksimal yang mungkin. Sebab kalau macam terkurang sangat tak bagus. Dan kalau macam lebih sangat pun tak bagus juga kan. Jadi kita guna yang semaksimal yang mungkin. Okay. Yang ketiga, soalan yang ketiga pula. Okey, bagi soalan yang ketiga, saya kena buat berapa video kesemuanya? Okey, baiklah. Untuk nak mudah kan, calon tengok dekat bahagian permohonan tu, portal PISMP tu, kat situ untuk video pengajaran tu disediakan berapa ruang untuk calon letakkan link. Kalau satu, maka satu sahaja video pengajaran. Jika dua, maka dua sahaja video pengajaran yang calon perlu hantarkan. Macam tu. Tapi untuk kepastian yang lebih jitu, calon boleh semak balik kepada panduan penyediaan video, iaitu calon boleh rujuk semula kepada panduan penyediaan video dan diingatkan calon juga mestilah rujuk juga kepada bahasa komunikasi yang perlu calon gunakan di dalam video panduan tersebut, panduan penyediaan video tersebut. Sebabnya ada kan, bila kita dah tahu yang perbezaan kumpulan tu kan, kalau macam mana dapat pilihan major lain, dia dalam kumpulan A ke ataupun ada kumpulan lain-lain tu kan, kumpulan B ataupun kumpulan C semua tu. Okey, bila dah tengok dah yang tu kan, bila dah tengok yang tu, dah tahu dah nak kena tetapkan, nak kena buat berapa video. Lepas tu calon dia tak sampai situ saja tau, calon kena check lagi bawah dia tu, iaitu bidang komunikasi calon yang diminta adalah berbeza bagi setiap major yang dipilih.
Jadi tengok balik panduan video pengajaran tu. Contohnya kan, contoh kes saya bagi. Seorang calon ni dia dapat major option 1 pendidikan awal kanak-kanak dan juga option 2-nya ialah pendidikan khas. Kedua-dua option ni dia berada dalam kumpulan A kan. Jadi kedua-dua option ni kalau kita ikut tu, kalau kita dah ingat kan, kita ingat yang kedua-dua option ni kena sediakan satu sahajalah video pengajaran. Tapi bila mana kita cek balik dekat dalam bahasa komunikasi yang perlu digunakan ni, calon tu sebenarnya kena sediakan 2 video pengajaran. Sebabnya video pengajaran pendidikan awal kanak-kanak tu, calon dalam sesi perkenalan diri, sesi 1, calon kena guna bahasa komunikasi bahasa Inggeris. Dan dalam VP pendidikan khas pula, calon kena guna dekat bahagian sesi perkenalan diri tu, calon kena guna bahasa komunikasi bahasa Melayu. Nampak tak? Dia berbeza pula kat situ, bahasa komunikasi tu. Jadi, calon kena cek balik. Memang kalau macam contoh kita dah kata, kita memang dah dapat dalam kumpulan A. So, dia tak automatik satu video pengajaran sahaja tau. Calon kena cek balik juga dekat bahagian bahasa komunikasi yang perlu digunakan tu. So, cek balik. Cek betul-betul sebelum buat video tu, cek betul-betul, dapatkan tips betul-betul, tengok betul-betul contoh video-video yang dah ada kat YouTube banyak, tengok tips macam tu. Lepas tu baru buat video. Jangan tergesa-gesa buat video ya, sebab nanti memang akan buat banyak kali dan benda ni dah pernah dilalui oleh calon-calon tahun lepas, dan ambil pengajaran supaya dapat menjimatkan masa anda juga ya. Jadi berhati-hati ya. Lagi satu tips, jika calon perlu menyediakan 2 video VP, akan terdapat 2 tempat pengisian untuk calon meletakkan pautan video, iaitu link URL di dalam borang permohonan IPGM PSMP calon. Itu lagi satu tips lah. Soalan yang seterusnya, kita kena buat blip test juga ke? Jawapannya ialah tidak perlu blip test. Hanya berpi selama 1 minit sebanyak yang mungkin sahaja. Selama 1 minit tu buatlah banyak kali berpi, sebanyak yang mungkin, semampu yang boleh. Lagi banyak buat berpi, lagi banyaklah markah yang boleh dapat. Dan contoh video berpi pun dah ada. Contoh video VKP pun dah ada, iaitu yang telah disediakan sendiri oleh pihak IPGM. Nanti calon boleh tengok balik, boleh tanya balik kawan-kawan, ada, ataupun nanti saya akan hantarkan linknya. Dan tak perlu buat blip test, just buat burpee sahaja. Dan soalan yang seterusnya pula, kalau dalam VP nak mengajar tentang apa je? Bila dalam VP, kita dah tahu VP tu kita kena buat VP tentang option yang mana. Kita kena tahu kita kena buat tentang option yang mana. Dan bila kita dah tahu kita kena buat option yang mana, then barulah kita boleh rujuk kepada buku teks subjek berkenaan, iaitu sekolah rendah. Buku teks subjek berkenaan yang sekolah rendah, ataupun kita boleh rujuk kepada DSKP. Yang ni boleh tengok kat Google. Ni dia lebih dia sukatan pembelajaran sekolah rendah lah, DSKP tu. Jadi calon mestilah tengok kepada yang tu lah. Kalau nak ambil kalau nak buat dekat dalam VP tu, nak buat yang dekat dalam sesi pengajaran. Kalau calon nak buat sesi pengajaran, maka ambillah boleh rujuk kepada yang tu. Kalau calon nak buat bercerita kanak-kanak, maka tak perlulah nak tengok yang tu. Tapi kalau nak tengok pun boleh juga. Macam tu. Yang seterusnya ialah pula kalau jadinya masalah khas, iaitu contohnya tadi dia cek-cek ikut tu, dia memang dah confirm dah memang dah confirm sangat-sangat yang dia kena buat 2 video pengajaran, tapi tiba-tiba dapat dekat bahagian pautan tu yang dimintanya adalah 2 video, adalah 1 sahaja tempat ruangan untuk letak link tu. Jadi macam mana kan? Kalau macam ni, yang tu satu. Yang keduanya ialah saya juga dapat kes yang seorang calon ni dia baru sahaja habis pembedahan operation. Jadi ada risiko yang tinggi untuk dia buat
video pengajaran dan juga video kesihatan tu. Jadi masalah lah kat dia kan. Jadi okey, nak buat macam mana? Okey, dua perkara ni memang kita tengok, memang kita tak boleh nak macam mana dah. Memang kita kena terus boleh rujuk kepada pihak atasan lah. Jadi nasihat saya boleh rujuk terus kepada pihak IPGM yang tertera dekat sini ni. Okey, boleh ambil kontak ni dan boleh rujuk terus kepada pihak IPGM. Ya. Yeah. Okey, soalan yang terakhir sekali ialah ada calon yang minta kata boleh tak tunjuk ajar step by step macam mana nak buat semua benda ni. Okey, jawapannya IPGM dah sediakan dah pun macam mana nak buat step by step. Okey, cuma calon je nak pergi tengok balik kepada kepada FB Live IPG Camp Pendidikan. Boleh tengok balik IPG Camp Pendidikan tu dah ada dah penerangan berkaitan dengan VP dan juga video kesihatan tu. Dan calon boleh tengok balik dan boleh saya rasa bila calon tengok tu memang dah boleh nampak dah dengan jelas macam mana nak buat. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga membantu, semoga bermanfaat, semoga segala urusan calon dipermudahkan untuk memasuki IPGM. Dan calon-calon juga, saya juga mendoakan semoga calon-calon yang mana betul-betul nak masuk IPGM, mestilah semua nak masuk IPGM kan, buat betul-betul sungguh-sungguh dan kesungguhan tu akan dibalas insya-Allah. Orang kata apa? Manjada wajada. Sesiapa yang berusaha pasti akan memperoleh hasilnya. Wallahu alam.